السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dengan limpah kurnianya untuk sama-sama kita belajar daripada agama ini. Dalam kuliah kita yang lalu kita sudah sentuh tentang adab-adab pelajar, yang mana Al-Imam Nawawi rahimahullah letakkan asas bagi orang yang belajar ini ialah mestilah dia menyucikan hatinya, hadir majlis ilmu dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ada berkat. Kalau sekadar hadir majlis ilmu cukup untuk kita kata apa, habis masa, isi masa lapang, dia dapatlah kot keberkatan majlis ilmu yang dalam majlis itu berkat kan. Tapi dia tak sama nilai dengan orang yang betul-betul hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kita sama-sama pelihara, jaga jantung hati kita supaya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini adab yang berikutnya Al-Imam Nawawi letakkan sebagai adab pelajar. Antara adab pelajar ialah memilih guru yang terbaik dan menghormati guru itu. Itu adab belajar. Dia ramai juga orang, budak-budak sekolah ke apakah, yang mungkin dia cemerlang dalam pelajaran akademik, tapi dalam masa yang sama adab dia kurang. Kita kata dia mungkin ada pengetahuan, cemerlang akademiknya, tapi dia tak ada adab. Para ulama salafus salih sangat menekankan al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu. Kalau dia tak ada adab, dia barangkali ada pengetahuan tapi itu bukan ilmu. Apa beza dia? Bezanya kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah taala itu adalah dari kalangan hamba-hambanya yang ulama. Jadi kalau sekadar berpengetahuan tapi tidak ada adab, maka dibimbangi tidak juga dapat kepada dia intipati ilmu tersebut, lalu tidak menjadikan ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana asas kita belajar ini tuan-tuan, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat yang direct, dia ada ghayatul quswa dia. Al-ghayah al-quswa, hadaf ataupun tujuan yang paling akhir, yang paling utama sekali dalam apa bentuk ilmu pun yang kita belajar ialah untuk ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan mengetahui titah perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla berdasarkan panduan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu, kalau tidak kita takkan dapat ilmu. Kalau
tak ikhlas ataupun kita tidak punya adab. Banyak kalau kita bacakan ulama-ulama salaf ini sangat menekan tentang adab. Baik, qala al-musannif rahimahullah, kata al-Imam an-Nawawi, janganlah dia ni maksudnya penuntut ilmu, janganlah dia belajar melainkan daripada orang yang benar-benar berkelayakan. Poin nombor 1 ialah hormati bidang. Belajar daripada orang yang ada kelayakan. Dan kelayakan ni disukat daripada apa? Kelayakan ni dia bukan, tidak semestinya disukat melalui sijil. Tak mesti masuk universiti, tak semestinya mesti ada sampai PhD. Tapi yang ada sijil, yang ada pengiktirafan itu merupakan salah satu daripada ciri ataupun tanda kelayakan. Salah satu tanda. Tapi ciri yang lebih utama daripada itu ialah mesti orang tu belajar. Kata Arab ada satu perumpamaan, dia kata faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa, dia takkan mampu memberi. Jadi dalam bab ini pertama sekali ambil orang yang benar-benar berkelayakan. Kalau kita nak belajar tentang cara masak-masak, belajar daripada orang hak pandai bidang tu. Kalau kita nak belajar cara nak repair kereta, takkan kita nak pergi cari Tok Mudim, bukan kerja dia, tak kena kan. Kalau kita nak belajar jadi doktor, takkan kita nak pergi jumpa dengan kontraktor yang buat jalan raya, bukan bidang dia, tak sama. Jadi ambil laluan. Kelayakan itu ialah pada adanya proses menuntut ilmu. Adanya proses menuntut ilmu. Dia dua benda juga tu. Satu, belajar, proses menuntut ilmu. Yang kedua, faham. Ramai yang belajar, belum tentu semua faham. Tapi kalau memang tak belajar, nak memang datang faham tu. Jadi kok mana pun dia mesti ada belajar. Ada orang belajar banyak, dapat sikit. Ada orang belajar sikit tapi dia dapat banyak. Dengar kata sahabat di Perlis kan, di Perlis. Tauliah mengajak agama ni, dia panggil exam dia, periksa kelayakan tu. Dia tak main tanya benda main hafal dalam ni dah. Tanya ilmu alat, ilmu yang boleh sampai kepada hukum. Baru betul. Bukan sekadar goreng tak tahu macam tu tak. Itu salah satu daripada usaha untuk upgrade kelayakan. Tang belajar umum, belajar semua dah, tapi orang kena study sikit lagi untuk dapatkan belajar ilmu-ilmu alat ini untuk sampai kepada kemampuan. Satu. Yang kedua disebutkan oleh An-Nawawi tadi ialah terserlah pegangan agama yang kuat. Maksud terserlah pegangan agama yang kuat ni bukan mesti kena pakai jubah sentiasa, tak. Bukan mesti nak kena bos sorban 3 bakui, tak. Bukan mesti nak kena selempang kanan ke, nak selempang kiri ke, nak jorok ke tengkok ke, tak. Dia bukan pada penampilan itu semata-mata, tetapi dia ada asas yang lebih besar daripada itu. Pegangan agama dinilai daripada keakuran seseorang itu pada memenuhi tuntutan kefarduan. Hak tu dulu. Dia jaga benda-benda fardu dia. Salatnya dia jaga, puasa dia jaga, zakatnya dia jaga. Haji tu tak apalah dia ikut kemampuan. Kalau dia mampu dia pergi. Ada orang dia alim, dia hebat, dia tak mampu, tak wajib kat dia. Yang tu adalah dia punya pengecualian kan. Demikian dengan umrah pun. Tapi kalau dia mampu dah dia pergi. Jadi terselah pegangan agama inilah pada pegangan dia terhadap kepada perkara yang fardu. Kemudian yang berikutnya barulah ditambah dengan
amalan-amalan sunat setakat yang kita boleh nilai secara zahir. Dan pasal amalan sunat ni bukan amalan yang perlu ditunjukkan. Jadi kalau setakat yang kita tahu berdasarkan kepada satu lagi orang nilai agama ni nilai pada muamalah, pada akhlak. Kalau sombong, takabur, bongkak, kuat bohong tak boleh lah. Itu bukan dia kan. Baik. Dan yang berikutnya, terbukti keilmuan. Jadi bukti ilmu ni ialah dari satu sistemnya ialah sistem periksa setengah-setengah tak kiralah bentuk periksa yang macam mana pun, tapi adalah ujian dia lalu dinilai dan diberikan darajat dia di situ. Kalau tak ada periksa yang formal macam tu, mungkin dia pernah belajar dengan guru-guru yang tertentu, lalu guru mengiktiraf ini anak murid yang melazimi, dan bukan takat melazimi tapi dia faham. Dia ada orang, dia boleh bangga, dia pi majlis ilmu ni Abdul ambil sanad ni, sama hadis dia panggil, ambil sanad belaka, duduk faham ke tak tahu, duduk saja lena, lepas tu mangkit syekh kata semua aku bagi ijazah sanad. Yang tu tak ciri lah, itu tak dapat dibuktikan keilmuan. Baik, jadi dibuktikan dengan keilmuan. Dan yang seterusnya, yang ini Imam Nawawi bukan takat dia seorang, ini adalah pandangan boleh katakan kebanyakan ulama hadis zaman silam, iaitu dipanggil syuhrah. Dipanggil orang tu terkenal sebagai seorang yang memelihara ilmunya. Dia mesti ada syuhrah, ada terkenal. Bukan mesti glamour, bukan. Kalau zaman lah tu jadi masalah bila kita kira terkenal selebriti, kira betul belaka. Dia bukan terkenal di sudut yang itu, tetapi terkenal dari sudut ilmunya dan terkenal dalam ia memelihara ilmunya. Dia patah balik asal tadi, balik asal sekali, berkelayakan. Ada orang dia terkenal tapi dia tak ada kelayakan. Asal bercakap bohong, asal mengajak merapu, itu kena tinggal. Adab menuntut ilmu yang tu dia kena pegang. Nampak macam kerah kan, tapi itulah yang disebutkan oleh para ulama salaf yang diulang kembali oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah kepada penuntut ilmu Al-Quran yang menghafal, yang membaca dan mentalakinya. Ini antara disiplinnya. Baik, masyhur perkataan daripada Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan para salafus salih yang lain. Mereka berkata, inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Maka kamu lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Ini adalah perkataan yang disandarkan kepada para salafus salih. Yang paling utama ialah Muhammad bin Sirin, dan seterusnya ialah daripada Imam Malik bin Anas. Baik, jadi dalam hal ini perkataan yang inilah perkataan yang menjadi asas kepada ilmu yang sangat penting di dalam disiplin ilmu hadis. Tuan-tuan, kita kan di masjid-masjid semua ada belajar hadis kan? Ada kuliah hadis 40, Riyadhus Shalihin apa semua. Ilmu hadis ini dia ada beberapa cabang utama. Kalau kita ambil kira dua cabang, satu cabang riwayah, satu cabang dirayah. Satu cabang ialah ilmu kita belajar inti kandungan hadis, apa pelajaran daripada hadis tu. Hadis tu tentang hukum ke, hadis tu tentang pemurnian peribadi ke, akhlak ke, hadis tu tentang cerita ke, manaqib sahabat ke, apakah, itu isi kandungan hadis. Satu lagi ilmu ialah ilmu tentang periwayatan hadis tersebut, tentang keabsahan, kesahihan hadis tersebut. Dua cabang tu, dua cabang utama. Selepas tu ada cabang-cabang yang lain. Daripada dua cabang itu, cabang yang satu di cabang tentang ilmu tentang periwayatan hadis ini, sejauh mana dia dihukumkan sahih, dia ini hasan, dhaif, palsu, mana didatang daripada ilmu yang dipanggil
al-jarhu wa ta'dil. Ilmu jarah ta'dil. Di Malaysia ada beberapa tokoh ulama muda yang tua yang memang champion di bidang tu, duduk di universiti, yang keluar universiti pun ada. Tuan-tuan kalau syakna peredaran ilmu ini, tentu tuan-tuan dapat tangkap lah. Dia bukan sekadar kita goreng hadis ni cerita apa, kita nak goreng itu tak. Ni cerita nak sampai kepada hadis itu sahih ataupun tidak, dia ada disiplinnya yang panjang. Dan daripada disiplin ilmu jarah wa ta'dil ini, maksudnya kalau kita boleh ringkaskan sikit, iaitu para ulama menilai every single level daripada perawi hadis tersebut. Kalau kita katakan hadis tu duduk dalam kitab mana? Hadis tu duduk dalam kitab Al-Imam Nawawi, Riyadhus Salihin. Kan Riyadhus Salihin kan? Orang tak ambil daripada Nawawi tu. Nawawi ambil daripada mana? Al-Imam Nawawi petik hadis itu di dalam, kita kata, Sahih Al-Bukhari. Jadi yang orang tuju Sahih Bukhari tu. Orang tak cek Nawawi tu, orang cek Sahih Bukhari tu. Al-Bukhari, daripada Al-Bukhari, guru dia siapa? Atas daripada guru dia siapa? Atas daripada tu siapa dia? Baru sampai kat sahabat, baru sampai kat Nabi. Every single level tu dinilai dan diperhatikan. Siapakah orang-orang ini dan sejauh mana boleh terima atau tak boleh terima cakap mereka. Berita yang mereka sampaikan tu boleh terima ataupun tidak. Secara kesimpulannya, yang mai duduk dalam Sahih Al-Bukhari, nama Sahih Bukhari tu dan isi dalam tu diiktiraf sebagai sahih belaka lah. Walaupun ada perincian tang tajuk tak dikira sebagai Sahih Bukhari. Isi dalam Sahih Bukhari itu ada seni dia untuk kita nak. Kan tu kalau mengaji Sahih Bukhari kena mengaji itu pula lah. Demikian juga dengan Sahih Muslim. Pun begitu, para ulama masih juga mengkritik isi dalam hadis tu. Hadis ini sanadnya sahih, tapi ada kekeliruan pada perawi, bercanggah dengan hadis yang lain. Yang tu ada dia punya perbahasan pula. Jadi ilmu hadis ni ialah ilmu yang lautan dia sangat luas. Duk main kat tepi-tepi, jangan duk terkelum. Kalau tak pandai jangan tenggelam dia apa? Jangan terjun, dia tenggelam tu. Dia kena belajar bagi betul. Itu gambaran dia. Kalau mai daripada riwayat siapa? Bukhari, Muslim, itu dia boleh kita katakan sepakat ummah, walaupun ada perbincangan peringkat level tinggi tentang sikit-sikit kritikan tu. Tapi kalau macam sahih datang daripada riwayat Ibnu Majah, riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, apa semua ni, orang akan tengok Ibnu Majah ambil daripada siapa? Tok guru dia. Tok guru tu ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Sampai ke Nabi. Setiap tu yang dinilai. Jadi dinilai itu diceritakan, bukan mana, diteliti dia ni nama siapa, nama sebenar siapa, nama gelaran dia siapa, pak dia siapa, beranak di negeri mana, dia belajar di mana, dia pernah pergi musafir ke mana, dia pernah jumpa guru mana, dia tak pernah sampai mana, mati bila, semua setiap aspek kehidupan kawan tu yang berkaitan dengan ilmu dinilai untuk linkkan. Kalau dia cakap hadis ni, guru dia siapa? Maksudnya kalaulah kita kata seorang tu mai duk kat tanya Tok Kong, tak pernah keluar tanya Tok Kong. Ini bukan cerita zaman internet, zaman tak ada telefon, tak ada apa kan. Bayang duk tanya Tok Kong, tiba-tiba dia kata kawanku ni habaq kat aku yang sekian-sekian. Kawan tu duduk mana? Kawan tu duduk di Sungai Dua tu. Dan depa tak pernah berjumpa. Boleh percaya dia bersambang? Zaman lah tak apa, orang kata ada telefon. Kalau zaman dulu tu, kalau tak pernah keluar, macam mana dia boleh jumpa? Maka di situ, walaupun kata-kata dia ni betul imam masjid, takkan yang bohong. Bukan masalah dia bohong, bukan kawan tu, mungkin ada waham, ada kekeliruan, dia ambil pada orang lain, dia kata kawan tu sebut. Tapi kalau kata tak, dia ni dulu orang memang duk tanya Tok Kong, tapi dia pernah sekali pergi ke Nuri belah Sungai Dua, jumpa kawan tu, masa tu dia bersembang. Kalau boleh dibuktikan yang tu, baru ada aci, baru nak terima. Nampak tak detail? Kalau kita kata kawan ni umur 80 tahun, dia anak murid dia umur masa dia mati umur 80 tahun tu, anak murid dia tak lahir lagi. Macam mana boleh kata kawan tu ambil daripada dia? Mesti ada something link yang missing, yang hilang kan. Jadi itu dipanggil, itu adalah sebahagian kecil daripada ilmu jarah wa ta'dil. Kata para ulama, asas kepada ilmu ni antaranya ialah perkataan daripada Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas ni tadi. Inna hadzal ilm din.
Ilmu ni, ilmu tentang hadis Nabi, ilmu tentang perkataan Nabi adalah agama. Jadi kalau ilmu tentang perkataan Nabi, sunnah Nabi itu agama, perkataan Allah Ta'ala tentu lagi kan, tentulah lebih aula untuk kita kata agama. Jadi oleh kerana ilmu ini agama, pasal melalui Quran lah kita tahu tentang tata cara agama kita tu, melalui hadis lah kita boleh tahu bagaimana Nabi SAW yang terima wahyu persembahkan, applykan, laksanakan setiap apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi Al-Quran dan hadis ini, ilmu berkaitan dengan ini ialah agama. Bila dia agama, tak boleh sembarangan. Kerana itu pesan para salafus salih tadi, fanzuru, maka kamu lihatlah, min aina mimman akhadtum dinakum, daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kalau kita ambil daripada orang yang tak faham agama, takut jadi salah agama, salah faham. Kalau ambil daripada orang yang jahil, takut juga kita jahil. Ambil daripada orang yang mempersendakan agama, takut kita dapat maklumat yang macam itu. Kalau ambil daripada kaki temberang, kaki goreng, kaki cemui selawat, takut tak dapatlah agama yang tulen daripada Allah dan Rasul tu tadi, dapat hak temberang. Jadi kerana itu para ulama sangat tegas dalam bab agama ini. Yang ni tuan-tuan, dia sebenarnya tidaklah bercanggah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan tentang ulul albab. Tahu ulul albab siapa dia? Allah Ta'ala kata, wa basyir ibad, berikan khabar gembira kepada hambaku, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, iaitu orang-orang yang mendengar satu perkataan lalu mengambil yang terbaik daripadanya. Orang itu adalah ulul albab, kata Allah Ta'ala. Baik, jadi situasi untuk yang ini ialah dalam pengucapan dalam satu perbincangan, dalam satu perdebatan, dalam satu majlis ilmu, dalam satu ucapan, ada banyak benda yang mungkin dilontarkan dan dikeluarkan, kadang-kadang tersalah, kadang-kadang betul. Macam penulisan juga, dalam tulisan para ulama ke siapa ke, dalam sebanyak-banyak tu barangkali ada yang tergelincir, mungkin ada yang tersilap ijtihad, ada yang tersalah maklumat, ada yang tersilap penilaian. Jadi ulul albab ialah yang dia tak tolak mentang-mentang orang ni tolak semua dah. Hak mana salah kita tinggal, tak mau ambil, kita ambil hak elok-elok aja. Itu adalah orang yang ada tapisan. Dia bukan mentang-mentang ustaz habaq terima belaka. Tak boleh macam tu. Lagi orang kata takkan ustaz nak bohong, takkan pak lebay menipu, kata kan. Jadi kalau orang yang jenis takkan pak lebay menipu, takkan ustaz bohong, tu yang jenis bila masuk TikTok pasal apa dia percaya agama macam dapat wahyu. Dia tak ada nilai ulul albab yang boleh tapis yang mana betul yang mana salah. Dan tapisan ini tuan-tuan, dia tak akan dapat kalau kita tak belajar, atau kita tak biasa, dipanggil apa? Tamrin, melatih otak kita, akal kita dengan filter. Kalau kita dah terbiasa dengan orang kata critical mind, ada pemikiran yang kritis, kita dengar orang sebang kita kata betul ke ni? Macam something wrong, tak biasa dengar. Walaupun tak semestinya yang tak biasa dengar tu tak betul. Tapi kadang-kadang tak biasa dengar ataupun tak tahu pula, mengaji banyak dah, pasal apa aku tak tahu yang ni, kita tanya, pasal tu kita dapatkan second opinion, third opinion dan sebagainya, supaya tak kena temberang. Macam baru ni ada satu orang bekas rakan sekerja, pasal saya pencen dah, ada seorang tu, dia kata, ustaz betul ke, dia kata anak murid saya dia pergi tawaf, dia pergi umrah baru ni, bukan dia lah, anak murid dia kata pergi umrah, tawaf tak dan habis, tiba-tiba ada orang suruh handphone ke dia, suruh ambil gambar. Kawan tu pun berhenti, dia dah orang tak tolong kan, dia pun pergi ambil gambar. Yang nak jadi benda tu, kalau kita katakan
kita katakan kurang adab lah benda tu. Sepatutnya habislah tawaf tu dulu, nak buat kerja lain pun, mereka nak pergi tandas ke apa ke. Tapi dia orang suruh telefon, suruh ambil gambar, dia pergi ambil gambar. Dia sudut tu salah lah. Tapi adakah membatalkan tawaf? Tak batal tawaf tu. Melainkan kalau dia terkali bahu ke, dia unduk belakang balik lah, kan? Dua tiga langkah mana yang dia tak, bahu dia tak ikut kiblat, yang tu je. Tapi yang bestnya, lepas dia buat macam tu, mutawif dia mehbak kata, hang buat salah besar ni, hang kena dam apa dia? Sekok kambing. Sekok kambing. Tolong ambil gambar masa tawaf. Jadi bila dengar yang tu, betul ke? Ada tanya, betul ke ustaz ke kau tu kena scam? Tentang apa? Kena scam dengan mutawif lah tu. Kan? Bila kita, kawan tu pun dah kata mutawif kata kot, takkan kita nak kata salah dia mutawif. Situ pentingnya ni, keluar sikit tajuk ni. Orang kalau pergi umrah ke apa ke, masa taklimat, masa kursus tu, dengar betul-betul, tak faham tanya. Dia jangan jadi saya ustaz zaman muda lu tak mengaji, saya jahil agama, saya kira apa yang ustaz abang dia buat saya ikut je. Ada jenis orang dia pajak terakhir dekat orang. Betul, bukan semua orang ada nasib yang baik boleh belajar agama daripada kecil. Ada orang memang dia tak tahu pelangsung agama, dah tua umur, dah dekat-dekat nak maghrib dah ni, baru dia kenal agama tu pun tak apa nak kenal lagi, dok rock situ lah. Kawan duk ajak pi umrah, pi juga. Tapi resep dalam kepala dia, aku tak tahu apa, aku jahil, jangan duk ajak aku doa ke apa-apa, aku ikut je apa nak buat. Tak boleh lah macam tu, kan? Itu dia panggil muqallid. Tak boleh macam tu. Benda bila ibadah, dia tak mestinya nak kena hafal. Kalau kata saya memang tak kerti baca Quran, saya tak boleh ni, tak boleh baca doa hak tu. Baca hak yang Arab tak boleh. Siapa kata wajib kena baca hak Arab? Doa kan ketika tawaf, ketika sa'i, baca hak Melayu lah. Dan bukan ada satu doa khusus pun Nabi ajak masa tawaf tu, tiap kali pusing nak kena baca doa tertentu, tak ada. Hak buku tu orang bagi sedia tu, haban tolong bantu nak bagi ingat berapa pusingan saja. Dan bukan mesti kena pakai hak tu, tak pakai pun elok ah. Doa sendirilah, kan? Bila kita tawaf tu doa sendiri, minta ke Allah Ta'ala, guna apa bahasa yang kita nak guna. Yang penting ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Betul-betul hak Nabi ajak nak doa ni, yang ada satu tempat je, daripada Rukun Yamani nak sampai ke Hajar Aswad, petak tu je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau hak tu pun tak boleh, tak tahu pentuk kepala kat dinding. Tapi tak tahu ada orang tak boleh kat no. Kalau dia tak boleh masa tu, ada masa seminggu, 2 minggu, sebulan sebelum pergi umrah, berlatih lah tu pun. Kalau itu pun tak boleh, doa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah apa lagi, ringankan lisanku untuk berzikir kepadamu. Jadilah kan doa yang tu. Jadi nak cerita kat tuan-tuan, ilmu kena belajar. Kalau kita jahil atau kalau kita tak ada sensor, bila kita tak ada sensor, orang goreng senang ya, orang bohong situ lah, duk kena ranjau saja. Orang cerita percaya, orang cerita tu yang dulu orang percaya mayat jadi babi, yang tu percaya satgi kau tu lepas azan tukar jadi anjing, apa lagi cerita dulu kan. Keluar kat belah mana dulu seludang apa nyok tu boleh keluar ayak bakat beratok lah, tapi tak ada ayak lah apa semua, tak ada satu sensor. Padahal kita ayak yang dirawat oleh PBA tu, dia perawat elok dah, main balik sampai kat rumah kita, depan tu bos satu nala punya filter besar kan, main masuk ke dalam, kita bos filter lagi kat sini tu, masuk lagi lepas filter tu ada pula kita punya mesin hak berjenama ayak tu, tapis baru kita minum, punya nak tapis ayak. Ayak boleh tapis, takkan maklumat agama tak erti nak tapis. Tak erti mungkin kata-kata ilmu lain, tapi takkan tak mau tapis. Tapihlah. Jangan mentang-mentang selebriti, jangan tentang ustaz tu duduk keluar selalu dalam TikTok kita percaya semua. Mentang-mentang ustaz tu cakap asal cakap sebik kita kena terima. Senang nak bohong lah kalau macam tu. Belajar.
Jadi kerana itu perkataan Imam Ibn Sirin ini, fanzuru mimman akhadtum dinah, perhati tengok daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Jadi ada juga beberapa riwayat lain. Al-Imam Al-Auza'i umpamanya menyatakan perkataan Ibn Sirin itu ialah ittaqullah ya ma'syarasy syabab, takutlah kamu kepada Allah wahai sekalian pemuda. Wanzuru amman ta'khuduna hadhil ahadits fa innaha dinukum, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala wahai sekalian pemuda, dan perhatilah, tengoklah daripada siapa kamu mengambil hadis-hadis ini, kerana sesungguhnya dia adalah agama kamu. Belajar hadis, belajar agama, bukan boleh main goreng. Dulu kan orang kita dulu dia ada diary lah, dia orang tak nak pakai diary kan. Dulu ada diary, ada diary sekolah, ada diary kapiak, ada diary Islam. Tak ingat ada diary Islami. Tang mana Islami tu, selain daripada dia buat diary, dia buat apa nama kalender hijrah tu, dia akan buat atas tu kata-kata hikmat, dia buat ayat terjemahan ayat Quran, dia buat hadis. Asal bunyi Arab hadis Nabi, asal bunyi Arab hadis Nabi, padahal tak siapa punya perkataan pun tak tahu. Orang pakatlah ambil pakat beli petik tang tu. Bukan nak kata orang awam dengan ustaz-ustaz sekali pun boleh buat bahan tazkirah Ramadan pun duk pusing hak tu lah. Tak ada pandai nak perhatilah hadis tu sahih ke tidak ke, atas kurang-kurangnya kalau pun dia kata aku tak erti nak nilai hadis ni sahih tak sahih ni, so kurang-kurangnya petik hadis ni jumpa kat mana, jangan kena bohong macam tu je. Itu yang selalu kita pesankan, perkataan ataupun fatwa daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam Al-Fatawi Al-Hadithiyah dia sebut khatib Jumaat yang berkhutbah lalu membacakan hadis-hadis Nabi tanpa menyandarkan riwayat itu kepada siapa, hendaklah disebat. Hendaklah disebat. Tapi kalau mai tempat kita ni, selain daripada khatib undangan yang goreng sendiri, pakai tag Jabatan Agama kan. Kalau tag Jabatan Agama tu yang salah, mau kena sebat lah kawan tu. Tak, biasanya depa tu depa cermat lah kan, depa tengok. Sekurang-kurangnya kalau tak kerti nak nilai hadis tu sahih ke apa ke, sekarang kena kata hadis ni riwayat siapa, supaya orang yang dengar, oh dia kata ni riwayat tu. Kalau ada orang yang cerdik sikit, dia akan cek dalam hadis, kata riwayat Abu Daud, dia pun cek Abu Daud tang mana yang ada hadis ni. Kadang-kadang ada, kadang memang betul, kadang kita yang tak tahu kan, bila cari, wah ada. Tapi ada juga yang tak ada. Ingat lagi dulu, zaman-zaman dulu, zaman muda-muda kala dulu ni, duk ikut geng MLM ni kan, hak menega larut malam ni, jenis jual suplemen kan. Dia ada buku lah, buku panduan dia, buku panduan kelebihan makan suplemen ni. Sekali dengan buah hadis Nabi, dia kata hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Mendong tengok betul ke ada dalam Muslim. Kita pun bukanlah baca habis hadis sahih Muslim tu pun, buka tengok lah. Masa tu tak pernah erti internet pun ada, 20 tahun dulu pun kan nak pandai sangat kan, jenuh cari tak jumpa. Last sekali cari, rupanya itu bukan hadis Muslim, bahkan bukan hadis pun. Perkataan tu dikutip dalam kitab At-Tib, kitab perubatan. Doktor mana yang tersebut dalam bahasa Arab, itu dikutip, bola buku dia jadi sahih Muslim. Tak bohong namanya. Kawan yang tulis pun tak tahu, mesti ada orang goreng kat dia, dia percaya. Demikian juga dulu sekali ada, lama dulu zaman mengaji dulu, ada satu pertubuhan Arqam tu kan, dia sebut hadis apa, dia sebut hadis tu ada kata ada dalam Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti. Tak ingat apa nama hadis yang dia sebut tu. Balik Malaysia jumpa kitab tu, tak cerita nak balik Malaysia dah tu. Kebetulan ada arwah Tok Menakan tu, ada buku peninggalan dia, ambil 4 hari 4 malam duk lebek, setiap every single hadis duk tengok tak mana hadis tu, tak jumpa. Habis yang kawan tu goreng, itu dia panggil dia goreng macam tu je lah. Jadi kalau ada kemampuan, kita semak. Zaman dulu mungkin susah, tapi zaman sekarang tuan-tuan, dengan segala macam kemudahan dalam internet tu, orang awam pun boleh cek lah hadis tu.
Dia boleh google kat internet, ada banyak perisian kan. Kalau tak kerti tanya, bertanya Hikam lagi. Ada beberapa perisian yang telah dimudahkan untuk tengok. Kita taklah kata mesti wajib lengkap, tapi sekurang-kurangnya ada benda lah effort kita. Baik. Seterusnya perkataan daripada Uqbah bin Nafi'. Dia kata, aku telah dinasihatkan. Dia kata dia telah pun menasihati anaknya dengan 3 perkara. Ya bunayya iyyakum wal qaul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jangan kamu berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sewenang-wenangnya. Wanzuru amman ta'khuduna minhu fa innahu din. Perhatilah betul-betul daripada siapa kamu mengambilnya, ambil hadis itu, kerana sesungguhnya hadis itu adalah agama. Yang kedua dia kata wa iyyakum wad-dain. Hati-hatilah jangan berhutang sekalipun kamu dah memakai pakaian yang kain nipis. Yang ketiga dia kata aku lupa. Jadi ada 3 pesanan, tapi perawi ni kata 2 je dia ingat. Hati-hati ketika belajar hadis pasal dia agama. Yang keduanya ialah jaga-jaga jangan berhutang. Tak apa. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Ibn Abi Uwais, dia kata sami'tu Malik bin Anas, aku mendengar Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas tadi berkata, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu ini, yakni ilmu hadis ini, adalah darah dan daging kamu, adalah daging dan darah kamu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah, dan tentangnya kamu akan ditanya pada hari kiamat. Fanzur amman ta'khudhuhu, maka perhatikanlah daripada siapa kamu ambilnya. Jadi kembali balik kepada perkataan Imam Nawawi tadi, kalau hadis begitu, demikian juga dengan Al-Quran. Ambil dan perhatikan betul-betul. Tambah kalau ilmu Al-Quran ini dia ada cabang tafsir, yang tafsir umpamanya dia luas. Ada orang baru ni bersembang dengan satu orang kawan tau. Dia kata dia mengaji dengan tok guru dia Syiah, mengaji Mesir. Dia kata dia ulah ayat-ayat Al-Quran tu menggunakan dari sudut bahasa, ilmu balaghah dia panggil. Dia kata kita pun mengaji kat balaghah, dia kata dia pusing kok mana tak tahu. Jadi ilmu yang ada, maknanya perkataan tu ada perlambangan dia, ada dia punya simbolismnya. Jadi benda-benda macam tu kalau kita pom tak erti, memang senang kena goreng lah. Tapi kalau kita ada asal ilmu, kita tahu yang dia sebut ni tak kena ni, kau mengaji juga bukan macam ni. Kalau kita belajar, jadi di situ nilai ilmu. Nak sampai kepada tahap jangan sampai kena tipu, itulah yang Imam Nawawi pesan tadi. Perhatilah, ambillah daripada orang yang thiqah ilmunya, thiqah agamanya. Kalau ada orang tu dia cakap dia banyak mengajar, ada banyak benda betul, ada sikit sebanyak benda yang dia salah ataupun dia punya ijtihad tak kena dengan kita, yang tu boleh kira lagi, kita saring lah, kita ambil. Tapi kalau asal bercakap membohong, asal bercakap merapu, hak tu memang kena tinggal. Sampai je ketika kita tak ada lagi, mesti kerja nak membohong, tinggal. Tu ada dengar lah. Yang boleh dengar apa? Yang okey, dia bercakap ada hujah dia, kita tak pegang itu, kita pegang ini, tapi dia ada hujah dia, kita iktiraf ilmu tu, yang tu kita terima. Ataupun dia cakap banyak benda betul, tapi ada 1-2 yang dia tersilap, kita terima, pasal itu manusia, tak ada capaian sempurna. Hebat tak mana pun, kita tidak meletakkan ismah melainkan hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang sempurna hanya Allah. Jadi manusia kok mana pun ada sikit sebanyak kesalahan. Jadi kita bezakan benda tu. Boleh nah? Baik, seterusnya kata Al-Imam Nawawi lagi, dia juga hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat. Ini adab yang berikutnya, melihat gurunya dengan pandangan hormat, yakin dengan kesempurnaan kelayakannya dan keunggulannya berbanding tingkatan martabat dirinya. Letak level, tapi level tu kita letak still ada ruang yang kita katakan tadi, yang sempurna hanya Allah Ta'ala, yang maksum hanya Nabi.
Seperti mana kata Imam Malik, apa dia? Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibi hadzal qabri. Imam Malik kata setiap perkataan itu, kata manusia, boleh diambil, boleh ditolak, melainkan tuan punya kubur ni. Imam Malik tunjuk kat makam Nabi. Perkataan Nabi jangan buat apa nama tak dibuat main apa kan. Tapi kalau perkataan manusia, barangkali betul kita terima, kalau salah kita tolak. Dalam masa yang sama tetap juga kena adabnya, ada pandangan hormat. Dan tapi hormat itu tidak sampai ke tahap, kalau sebahagian golongan kerohanian ini, dia kata adab murid dengan guru bagaikan mayat dengan tukang mandinya. Pernah dengar perkataan tu? Tuan-tuan pernah mandi mayat? Mayat ni golek ke mana pun dia tak nak bantah apa. Kalau tu nak corah berapa kali ke, nak pakai getah pipe ke, nak pakai timba ke, dia tak bantah apa. Bukan sampai tahap macam tu. Hormat dan martabat letak tinggi bukan sampai tahap macam tu. Dia tetap juga ada ruang sekiranya guru itu salah, wajib untuk ada nasihat, mesti ada teguran, mesti ada orang kata istifsar, kita panggil, tanya penjelasan. Alangkah Nabi pun orang tanya kan, berapa banyaklah peristiwa sahabat bila Nabi bentangkan, sahabat tanya, ya Rasulullah, hak ni wahyu ke bukan? Wah, kalau wahyu tak maulah, kalau bukan nak cadang. Ada banyak tempat orang kata, ya Rasulullah, bukankah kita berada atas kebenaran? Ketika penama perjanjian Hudaibiyah umpamanya, Umar Al-Khattab tanya kat Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita ala haq? Bukan kita duduk dalam kebenaran? Siapa nak beralah dengan mereka tu? Macam tu lebih kurang maksudnya. Bukanlah sampai tahap partikai tanpa adab, tetapi masih ada ruang yang kita akan boleh kata, Ustaz, barangkali kalau yang ni ada dalil ke? Kut apa namanya, boleh kongsi dalil ke, ataupun kita katakan bukankah ada dalil lain yang macam menyanggahi? Mana nak tahu kan? Bukan nak kata tu, kadang ustaz mengajak ni hak depan nak murid cerdik lagi pun ada. Kalau ustaz tu habat yang dia baca, yang dengar sikit, mengaji pun lama dah tinggal lah. Anak murid ni saat dia dengar yang ni, saat dia dengar yang ni, tambah duk pi rakam pula, tak kali rakam sampai hafal pula. Cerdik dia daripada hak mengajak sekali. Kan? Baik. Seterusnya, hal ini kerana guru itulah yang paling hampir dengannya untuk dia manfaatkan. Ada kalangan orang terdahulu apabila ingin berjumpa gurunya, beliau akan bersedekah dan berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhhib barakata ilmihi minni. Ini kata An-Nawawi. Dia kata ada orang bila jumpa dengan gurunya, ni bukan semua orang lah, siapa-siapa nak buat, dia akan bersedekah dan berdoa, ya Allah, tutupilah aib guruku daripadaku. Nampak? Ya Allah, tutup aib guruku daripada aku tahu, dan janganlah kau hilangkan keberkatan ilmunya daripada aku. Kerana bila kita tahu aib guru tu, dia jadi leceh sikit kan, dia punya dah downgrade sikit ke apa ke. Jadi ini antara doa supaya tidak menghilangkan penghormatan terhadap ilmu. Ar-Rabi', Imam Ar-Rabi' rahimahullah, murid kepada Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata, aku tidak berani untuk meneguk air ketika Asy-Syafi'i memandangku, kerana gerun akan kewibawaannya. Gerun akan kewibawaannya. Itu kata Ar-Rabi', champion di kalangan murid Imam Syafi'i. Dia tak berani dengan Imam Syafi'i. Tu kalau baca riwayat pun, Imam Syafi'i ni bukan jenis cengih. Kalau Imam Malik cengih ke, tapi mahabah, ada dia, kehebatan ilmu tu ada. Budak-budak kita kalau kat sekolah tuan-tuan, kan nak kata anak hak bangsa lain tu, cikgu minum air cikgu, dia minta lu izin tak minta air. Budak kita dia tak ada, dia buka dia tonggah hatan tu, kalau kata makan macam tu dia buat. Yang tu tak tahu macam mana jadi silap. Kurang-kurangnya minta izin lah kan. Anak orang lain boleh minta izin, anak Melayu tak kerti dan minta izin. Itu adab. Ya. Baik. Sikit lagi. Kami meriwayatkan daripada Amir Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, min haqqil alimi alaika. Dia kata, artinya antara hak seorang alim ke atas kamu ialah kamu memberi salam secara umum kepada manusia, namun mengkhususkan penghormatan buatnya berbanding mereka. Maksudnya kalau bagi salam ke orang ramai, tapi tangguh bagi salam lain. Maksudnya macam tu. Kamu duduk di hadapannya,
Jangan menunjuk ke arah sesuatu dengan tanganmu atau mengenyekkan matamu di sisinya. Jangan berkata di hadapannya bahawa ada si fulan mengatakan sesuatu yang berlainan daripada ucapannya. Jangan bertuh dalam majlis lah. Itu adab. Kalau nak ni tanya soalan umum, jangan melaga-lagakan. Itu adab sebenarnya, adab ilmu. Jangan melaga-lagakan antara guru yang mengajar. Jangan mengumpat seseorang di sisinya. Jangan berbual-bual dengan rakan semajlismu ketika berada dalam majlisnya. Jangan memegang pakaiannya apabila dia berdiri. Jangan selalu bertanya apabila dia kelihatan tidak senang. Dan jangan berasa bosan kerana lamanya tempoh perguruanmu bersamanya. Ini perkataan yang dinukilkan, yang disandarkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Justru pelajar tersebut perlu beradab dengan semua perkara yang telah digariskan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia juga hendaklah menjawab kembali suatu umpatan terhadap gurunya sekiranya mampu. Jika tidak mampu melakukan sedemikian, dia mesti meninggalkan tempat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita tuan-tuan untuk tajuk ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan berikan kefahaman kita terhadap agama. Ada apa soalan? Ada apa-apa yang tuan-tuan nak bincang ke? Tak ada apa nak? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.